Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Suzy. Okey, untuk tajuk hari ini masih lagi dalam respirasi. So 2.2 respirasi sel dan fotosintesis. Apakah respirasi? Respirasi terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah respirasi luar. Respirasi luar melibatkan pernafasan, iaitu pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Yang kedua ialah respirasi dalam, iaitu respirasi sel, di mana proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Respirasi sel. Okey, kita lihat apa itu respirasi sel. Respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Okey, tenaga yang dibebaskan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Okey, respirasi sel memerlukan oksigen dan juga glukosa. Dan ia menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Okey, mari kita lihat persamaan persamaan untuk respirasi sel. Okey, so respirasi sel memerlukan glukosa dan juga oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Seterusnya, kita lihat apa dia fotosintesis. Okey, fotosintesis ialah proses mensintesiskan makanan sendiri oleh tumbuhan hijau. Makanan dibuat oleh tumbuhan hijau ialah kanji dan ia disimpan dalam bentuk glukosa. Okey, fotosintesis memerlukan cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida dan juga air. Okey, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Okey, kita tengok persamaan dia. Okey, fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan juga air. Dan yang paling penting untuk berlakunya proses fotosintesis perlu ada tenaga cahaya matahari dan juga ada klorofil. Kalau tak ada keempat-empat benda ni, takkan berlaku fotosintesis. Dan di akhir fotosintesis akan hasilkan glukosa dan juga oksigen. Okey, hasilkan glukosa. Dan glukosa ni disimpan dalam bentuk kanji. Okey, kita lihat pula perbezaan antara proses respirasi sel dengan fotosintesis. Okey, yang pertama, respirasi sel berlaku di dalam mitokondria, tapi fotosintesis berlaku di dalam kloroplas. Okey, boleh rujuk balik sel dan fungsi di mana mitokondria, di mana kloroplas. Okey, respirasi sel proses yang membebaskan tenaga, tetapi fotosintesis menyerap tenaga. Respirasi menggunakan tenaga kimia dalam makanan, tetapi fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Respirasi sel berlaku pada haiwan, manusia, tumbuhan dan juga mikroorganisma, tetapi fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan dan mikroorganisma hijau yang mengandungi klorofil. Okey, respirasi sel pula menguraikan glukosa untuk penghasilkan tenaga, manakala fotosintesis mensintesis ataupun menghasilkan glukosa. Respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga.
Okey, fotosintesis pula menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Respirasi sel sentiasa berlaku, maksudnya bila-bila masa saja dia boleh berlaku, tetapi fotosintesis hanya berlaku ketika adanya cahaya matahari sahaja. Jadi pada belah malam fotosintesis tidak berlaku. Okey, proses fotosintesis dan respirasi sel sebenarnya saling melengkapi. Kita tengok kitab. Okey, ini tumbuhan hijau. Okey, semua organisma, manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma menggunakan glukosa dan oksigen semasa respirasi sel. Okey, kemudian semasa respirasi membebaskan karbon dioksida dan juga air. Kemudian karbon dioksida dan air ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dengan kehadiran cahaya matahari. So, fotosintesis tumbuhan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Jadi ini glukosa dan oksigen digunakan pula oleh semua benda hidup ni untuk respirasi. Jadi dia berpusing lah, kitar, saling melengkapi. Okey, maksudnya proses fotosintesis dan respirasi sel saling melengkapi. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.